wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati kasih sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini dipertemukan kita dan dapat sama-sama kita menghadirkan qiyam Ramadan. Moga-moga pertemuan kita dan qiyam kita pada malam ini insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun pada malam ini suka saya mengajak dan menarik perhatian kaum muslimin dan muslimat sekalian kita merenung satu hadis. Walaupun hadis ini dah biasa kita dengar, tapi untuk mengulang kaji kerana Ramadan mengetuk hati manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuziluhumullahu yawmal qiyamah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa taraqa ilayhi wa rajulun da'ahu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullah ila akhir hadis. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya 7 gulungan yang duduk di bawah naungan Allah Ta'ala yang tidak ada naungan pada hari kiamat kelak melainkan naungan Allah Ta'ala sahaja. Kaum muslimin dan muslimat sekalian buat renungan bersama. Apabila manusia ini dibangkitkan daripada kuburnya, semua sekali, saya dan tuan-tuan, perempuan akan dibangkitkan. Apabila dibangkitkan menuju ke satu tempat yang dipanggilkan mahsyar. Bila sebut saja mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan udna syamsu, iaitu dihampirkan matahari dengan kepala manusia ini 1 mil. 1 mil kalau ikut bahasa Arab 1 batu. Walaupun ulama-ulama hadis di dalam muhaddisin mengatakan 1 batu itu bukan angka yang tepat, tapi nak menunjukkan terlalu hampir. Baik, kalau kita ibaratkan di atas dunia sekarang kaum muslimin dan muslimat sekalian, matahari jarak dengan planet bumi berapa batu? Baik, kata alisan, entah betul ke tidak, wallahu a'lam. Dia kata 93 juta batu. Masih ambil SPM dulu. 93 juta batu. Kalau sini dah muslimat yang kita pun tak larat dah, terpaksa duduk dalam ekon rumah yang cantik ini. Bayangkanlah 1 mil itu 1 batu. Siapa yang boleh tahan? Maka kaum muslimin dan muslimat sekalian, dengan rahmat Allah Ta'ala dan bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ada orang yang terselamat. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i ini dihimpunkan satu riwayat, ada 7, tetapi ada banyak lagi. Kita ambil yang 7 dulu, lain kali kita sambung yang lain.
Yang pertama, yang selamat. Ini yang kita nak kejar, kaum muslimin. Yang kita nak ambil. Bila. Sebab kita terselamat. Al-imamun adil. Pemimpin atau ketua yang adil. Maka mereka ini yang terselamat. Bagaimana kita nak kenal pemimpin yang adil? Susah ya. Itu sebabnya kaum muslimin tidak susah, kerana kita ada tuntunan. Tuntunan kita siapa pemimpin yang adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujur jawabnya. Ingat ke jawab lain tak kaum muslimin dan muslimat? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuntunan yang terbaik yang adil. Dan setelah itu adalah kaum muslimin, selepas itu ialah para sahabat yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Tuhan reda pada mereka, maka reda pada Allah. Yang ketiga ialah di kalangan tabi'in, yang disebut dalam hadis khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zaman aku, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman selepas itu, iaitu zaman tabi'in dan tabi'in. Itu yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat kalian, kita ambil satu kisah seorang pemimpin yang kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, tidak ada perkataan tabi'in yang menjadi hujah kepada hukum. Ini semangat di Imam Ahmad. Selalunya kaum muslimin yang menjadi hujah ini adalah Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Dan kata Imam Ahmad, di kalangan tabi'in yang belum jadi hujah kepada Islam, pada hukum, ialah Umar Ibn Aziz. Siapa tak kenal dia? Kaum muslimin dan muslimat. Cukup. Dr. Abdullah Al-Qarni di dalam kitabnya yang masyhur Wajah Sakratul Maut bil Haq, apabila datangnya sakratul maut, sakitnya mati dengan sebenar, ada memaparkan sejarah Umar Ibn Aziz. Kaum muslimin dan muslimat kalian, ketika Umar Ibn Aziz menduduki tapak pemerintahan selama seminggu, maka badannya terus mengurus dengan serta-merta. Kurus. Lalu orang bertanya kepada isterinya, sebab apa badan Umar bin Aziz ini kurus, kusut? Isterinya berkata, setelah mana dia menjadi pemerintah selama seminggu, dia tak boleh tidur. Tidur ni membolak-balikkan badan, memikirkan hak, memikirkan rakyat dan tanggungjawab. Allah, itu Umar bin Aziz. Kalau aku jadi pemimpin kaum muslimin dan muslimat, bukan kurus, seminggu makin naik. Betul tak? Jadi salah, ada yang mengiyakan juga. Baik. Tapi ya sungguh susah nak cari kaum muslimin dan muslimat. Semua tahu baca sejarah ini. Apabila satu malam Umar Ibn Aziz menyambung kerja negara, overtime kaum muslimin dan muslimat yang tidak ada bonus setengah bulan. Free kaum muslimin dan muslimat. Satu malam hadir, datang anaknya. Bila datang ketuk pintu pejabat kalau zaman sekarang ayat ni. Lalu Umar Nabi kata, masa ketuk pintu itu, diambilkan lampu pelita di padang, disuruh anak dia masuk. Nak bicara hal apa? Kalau nak bicara hal negara, ayah pasang semula lampu ini, dan ini duit negara. Allah. Orang Manu kata berapa sen sana. Betul tak? Tapi ini duit negara. Tapi kalau nak bicarakan hal keluarga, kita cakap dan bilang saja. Adil tak adil? Oh ya Allah, kamu payah nak cari. Yang kita jumpa ni satu. Okey, itu yang adil.
Umar ibn Aziz, kaum muslimin. Dan begitu juga toknya, wabahan kata akinya, dalam Umar ibn Khattab, sampai dia mengatakan, jika adalah jalan raya zaman Sayyidina Umar dilalui oleh binatang, hingga patah kakinya atau belecok kakinya, Umar bertanggungjawab di depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku berapa kali patah dah kamu sini. Oh iya, bawa motor tak boleh. Betul-betul. Nak peling-peling sampai sekarang dah dapat. Memang habis. Cukup dah tak ada panjang lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kaum muslimin dan muslimat, ini saya nak tekankan sedikit, iaitu wasabun nasya'a fi ibadati bi'ibadati Rabbi Azza wa Jalla. Pemuda yang mana bersungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan. Ini insya-Allah kita boleh ada. Pemuda beribadat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebab Dr. Basir Abdul Rahman pernah bicara dalam bab ini. Kita dalam beribadat ni jangan berkira sangat dengan Allah Ta'ala. Jangan terlalu berkira. Ini tu imam baca panjang sikit, rokok lama sikit, bergaduh. Jangan berkira. Ada berbunyi tu. Mujur Allah Ta'ala beri 2 telinga. Kalau beri banyak telinga, tak tahu banyak lagi dengar. Betul-betul. Jadi betul. Betul. Amat betul. Tapi kalau tunggu pengantin datang dan dari mana, budak apa? Betul tak? Tunggu pengantin datang, Allahu Akbar. Lama tak ada mana budak. Atau tengok bola, lama tak ada mana budak. Tapi dengan Allah Ta'ala amat betul. Itu sebabnya kamu wasyabun nas'a fi ibadati bi-ibadati Rabbi Azza wa Jalla. Baik. Lagipun kaum muslimin dan muslimat yang disebut kata-kata ulama di kalangan mufassirin, iaitu kita bersungguh beramal ketika muda, ketika sihat ni, dia menampung amalan kita masa tua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Lepas tu, wahai manusia, kami jadikan pula kamu kepada sehina kejadian. Kata setengah ulama tafsir, ini kejadian adalah nyanyuk. Orang dah sudah tua, sakit, yang tak berdaya lah nyanyuk. Tapi kalau nyanyuk kaum muslimin dan muslimat kalian, apa terjadi? Ada orang sudah tua, sakit dan nyanyuk, tak henti pahala dia. Dan ada manusia pula walaupun nyanyuk tidak terhenti pahala dia, berterusan. Bagi siapa? Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Itu bagi mereka yang beriman dan beramal soleh di atas dunia dulu di masa muda dia, kaum muslimin dan muslimat. Itu. Baik. Ibrahim bin Idham, seorang ahli sufi yang cukup terkenal. Tapi berbedaan sufi yang betul bukan sufi yang tak betul, kaum muslimin dan muslimat. Betul. Ini tasawuf bukan tasawuf, kaum muslimin. Baik. Jadi apabila beliau mentafsirkan satu hadis Nabi SAW, apa dalam satu hadis Nabi kata, dalam hadis yang cukup masyhur, setiap manusia kullu nasi yadu baba'un nafsahu famutikuha au mubikuha. Setiap pagi ada manusia ni yang membebaskan diri dia, itu memerdekakan diri daripada neraka. Tapi ada manusia yang membinasakan diri dia daripada neraka. Kaum muslimin dan bagaimana? Lalu Ibrahim bin Idham membuatkan satu program hidup manusia. Dia hidup kita ni berjaya. Dia kata Allah Ta'ala berikan setiap orang itu 24 jam. Saya 24 jam, tuan-tuan 24 jam, perempuan pun sama. Alam kesederhananya hidup ini, kalau 24 jam itu diberikan kepada 8 jam, 8 jam, 8 jam. Cantik tak? Sederhana tak kamu pilih? Pertama, 8 jam untuk berehat. Boleh tak boleh?
Mana tak boleh? 24 jam berehat pun boleh. Lambat sangat jawab. Yang kedua, 8 jam untuk mencari nafkah kehidupan kita, bekerja. Boleh tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Dulu dah 4 tu. Yang seterusnya, 8 jam untuk ibadat khusus dengan Allah. Boleh tak dapat? Sedangkan 16 jam 16 jam kita peruntukkan untuk dunia kita saja. Tapi dia minta 8 jam untuk kita ibadat khusus dengan Allah. Boleh tak tidak? Oh, Allah. Cuba kira sikit. Sembahyang 5 waktu berapa minit? 10 minit 20 minit lah mudah-mudah. Kali dengan 5, 100. Jadi sejam 40 minit. Nak cukup ke kaum muslimin 2 jam lah mudah-mudah. Betul tak? Kuat tu 2 jam. Jadi kaum muslimin lagi apa dia? Belajar 1 jam 3 jam dah. Lagi baca Quran 1 jam 4 jam lagi 4 jam lagi. Tolong macam tajak kan? Itu dia permasalahan. Itu sebab perkiraannya. Tetapi Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bagi mentafsirkan satu ayat untuk hidup kita ni. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman semua, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Apa maksudnya? Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi dan diterjemahkan tafsiran ini uraian oleh Profesor Dr. Ismail Lutfi, orang Baritan. Sekarang kita bincang umur seorang itu diberi oleh Allah Ta'ala. Macam contoh saya 46 tahun Tuhan beri. Saya sebut nama dia sebab orang kata petua. Muslim dan muslimat. Betul tak? Gamak boleh dia kata saya ustaz dah pencing nama gitu. Allah berasa hati semua. 46. Jadi 46 tahun kalau Tuhan beri dah umur. Jadi tolak 15 kata Imam Al-Qurtubi. Kalau 46 tolak 15 dia berapa? 31. 31 umur saya sudah mati. Sudah pergi. Kalau umur sudah pergi 31 tu dia pergi dan dia mati atas dasar apa? Dasar Islam. Sebab Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan mati dalam Islam. Tak ada mati yang akan hakiki, adapun mati yang umur sudah berlalu. Itu baru 46 tahun. Yang 88 tahun bagaimana? Okey. Itu dia kamu cari pengisap mandiri. Itu Pak. Okey. Yang seterusnya kena bersungguh. Dan seterusnya warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Iaitu lelaki yang mana hati dia bergantung dengan masjid. Iaitu yang bermaksud suka solat berjemaah. Itu sebab kita ni kaum muslimin golongan sunnah ni, kita ni bersunnah lalu lah. Betul sunnah. Kita ni sedap cakap sunnah. Tapi yang pelik yang bila bawa semai jemaah ni lemah sangat. Betul tak? Itu dia. Pegang sunnah tu baik mana? Tak tahu. Jangan pegang sunnah sekadar tangan letak tangan di atas dada. Jangan pegang sunnah gerak jari saja. Betul. Jangan pegang waktu. Dia kena pegang belah. Ada orang tu kalau gerak jari, laju terus. Betul tak? Orang muslim tak boleh. Tapi apabila nanti buat nikah kahwin, tak ada sunnah pula. Jadi pulang anak pula. Jadi macam mana jadi macam tu? Betul. Dan begitu juga kaum muslim dan muslimat pula. Bila kita nak sunnah dalam buat solat berjemaah, kaum muslim orang muslim dan sunnah sebenarnya kaum muslim ada peluang yang Allah Ta'ala beri, iaitu mereka yang mu'allaqun qalbu mu'allaqun bil masajid, iaitu mereka yang hatinya bergantung dengan masjid, itu solat berjamaah. Tapi orang tak lumba-lumba. Itu sebabnya protokol kaum muslim itu satu buku protokol Yahudi.
Orang Yahudi sini bermusyawarah di kalangan mereka. Selagi mana sembahyang subuhnya orang Islam itu tidak seperti salat Jumaat, selagi itu mereka tidak boleh mengalahkan. Mana? Boleh nampak? Selagi mana solat subuh umat Islam itu tidak seperti mana solat Jumaat. Solat Jumaat maksudnya, selagi itu mereka tidak boleh kalah. Ayolah mak jawapan kaum muslimin dan muslimat. Okey? Ini peluang Tuhan. Tapi Allah Ta'ala beri bonus amat banyak. Semua orang tahu hadis ini, kaum muslimin dan muslimat pelan, iaitu sembahyang Jumaat lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 kali ganda. Betul tak? Tapi benda pahala kita tak nampak. Dia berhadap pada iman yang kuat. Tapi kalau nampak pahala dia dibentuk dengan material, kan? Barang siapa yang sembahyang Jumaat boleh 27 hingga contohnya ganti dia 27 pahala. Lepas tu Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok macam orang Bani Israel ada 27 ini. Kan Bani Israel Al-Bani wa makanan daripada langit. Ini tidak boleh dan kedua duit pada langit. Kedua ada itu. Betul. Kalau 5 kali susah nak kira kan, tambah RM1 kalau main sunat pula balik ada mana. Betul. Jadi kalau 30 kali, kau mesti 30 kali dengan 5, 1,5 ya. Kalau sebulan 4,000 lebih. Kau muslimin dan muslimat lah 4,000. Kena-kena sembahyang Jumaat ke rumah Pak Ayah dia ada tua. Kerja lain tak tua. Saya sembahyang sini semua, kamu semua. Dalam boleh bilang Pak Ayah. Okey. Itu baru solat. Baik kalau jemput anak isteri datang. Jemput anak isteri datang. Akan berapa orang? Akan muslimin dan muslimat akan pas. Itu dia. Orang perempuan pun suka-suka solat Jumaat. Salat ke Jumaat. Tiba-tiba mari bulan, Allah cepat sangat bulan ni mari. Kau muslimin muslimat. Itu keadaan manusia kita nampak. Pahala. Baik. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, wa rajulani tahaba fillah ijtama' alaihi wa tawaqa alaihi. Itu manusia dua lelaki yang berkasih sayang betul-betul kerana Allah. Dia bersatu kerana Allah. Kalau ada kelas persisian pun kerana Allah. Susah tak susah? Bukan kerana satu Malaysia kaum muslim tak jadi. Islam tidak ajar begitu. Dasar kerana Allah. Baik. Baru kerana Allah Ta'ala bersisih pun kerana dia jadi baik. Itu sebabnya ada satu video macam itu. Jamu pun nak bawa. Okey. Kita ada isyarat. Satu contoh. Satu hari kaum muslim dan muslimat kalian di zaman pemerintahan Abu Bakar, tuan-tuan boleh baca sejarah Ibn Hisham. Di zaman Abu Bakar ada sebidang tanah. Yang sebidang tanah itu diterokai oleh penduduk Madinah, tetapi tidak diusahakan. Kalau mengikut mazhab Imam Malik Rahimahullah Ta'ala, membiarkan tanah begitu saja ada hukum dia berdosa. Kerana Imam Malik pendapat Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah musyrikan mati adalah wajib. Cuma sebenarnya ulama lain mengatakan sunnah muakkad. Jadi di Madinah ni kalau ada satu bidang tanah yang dimiliki oleh orang Madinah masa Turki dulu, tapi tidak diusahakan. Kata Ibnu Hisham Allah Ta'ala, ada 2 orang rakyat Abu Bakar minta izin pada Abu Bakar untuk usahakan tanah tersebut. Dan hasilnya maka dibincangkan sama ada bagi satu per 2 atau 1 per 2. Oh bagus. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kan minta persetujuan itu, maka dituliskan surat dan dimintakan sebagai saksinya ada Umar. Ketika itu Umar tak ada dalam negeri. Lalu surat itu diberikan kepada Umar. Kemudian Umar tengok. Umar bertanya kepada 2 orang tersebut, adakah Abu Bakar minta izin kepada penduduk Madinah? Sedangkan tanah ini adalah tanah orang Madinah. Kena minta izin. 2 orang berkata tidak. Kenapa Umar pergi letak nama aku suruh saya macam ni? Itulah cerita dia. Umar pun dah passion dia dah Umar. Umar bin Khattab
bukan umat pada zaman sekarang. Lalu kaum muslimin dan muslimat lihat kesan aliur pada kertas tu dibawa oleh dua lelaki itu dengan Abu Bakar. Abu Bakar tengok, Allah sedih. Tapi Abu Bakar panggil Sayyidina Umar. Lalu apa kata Abu Bakar? Orang tua berpengalaman. Wahai Umar, aku tahu engkau gagah dan engkau kuat. Di masa aku lantik engkau jadi khalifah dulu katanya. Cantik tak? Tetapi begini pula engkau buat kepada rupanya Umar ni bukan boleh makan bodai. Lalu dia kata, wahai Abu Bakar, Umar gagah dan Umar kuat. Kan Umar duduk bawah Abu Bakar. Oh, cantik. Dia bedah kok tu budak. Hantu dia. Lalu akhirnya kata Umar wa Abu Bakar, adakah engkau minta izin kepada orang Madinah kerana tanam tanah? Tidak. Lalu apa kata Umar? Ingatkah sabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara ingin cerita, maka 7 lapis bumi ini akan letak batal dia. Satu jengkal 7 lapis dah. Cuba letak seluruh mana kita ini. Betul tak? Jangan main buat tanah ni kaum muslimin dan muslimat kan buat apa. Ada dua orang sahabat saya juga baik semua kaum muslimin muslimat. Buat tanah pun sama-sama beli. Sama beli. Jadi sebab sama-sama mengajar. Ada sama-sama beli. Masa nak bina rumah kaum muslimin yang seorang sahabat ni bina rumah dulu, tapi makan tanah orang pula. Masuk surat kabur kaum muslimin dan muslimat. Nah, tak perlu tanya siapa dia. Jangan. Lalu akhirnya apa dia? Bila Umar beri peringatan semacam itu, lalu apa kata Umar? Wahai Umar, anak uhibbuka fillah. Aku sayang kasih kepada kamu kerana Allah. Tengok. Umar pun jawab balik, wahai Abu Bakar, aku marah pada kamu pun kerana Allah. Betul-betul. Jadi baik kamu sini. Dia tak masuk ASA, tidak. Dia cakap baik kamu sini. Betul-betul. Itu sebab ni kaum muslim berkasih sayang kita kepada Allah. Bahkan dalam hadis Nabi ada sebut sunnah Nabi SAW, bila kita sayang pada seseorang kerana Allah, sunnah kita kata dia, saya sayang kepada Allah, saya cinta kepada Allah kerana Allah. Boleh begitu? Boleh. Tapi orang Melayu payah sikit. Orang Arab biasa. Masa saya belajar dulu, biasa Zain, anak boleh buka bilang biasa. Kalau orang lain, Ustaz, saya sayang Ustaz kerana Allah. Kena buat lelaki kata begitu. Maaf itu dia. Maaf dulu. Tapi kalau perempuan kata, ya Ustaz, saya sayang pada Ustaz, tak normal lah. Marah. Cuma naik biar ya. Buat style. Design terus sikit kamu sini. Baik. Amin ya. Sunat kita kata. Hiduplah sunat. Dan seterusnya ialah kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya berbuk ya. Yaskin al-rajul da'ahu imra'atu zatu mansib min jamali min nafsiha faqala inni akhullah. Ialah perempuan, lelaki yang diajak oleh perempuan pada dirinya, sedangkan perempuan itu cantik, begitu dan begitu juga zatu mansib, mempunyai kekayaan pada zina. Dari kata aku takut kepada Allah. Itu sebab kaum muslimin dan muslimat dia pahaman sebalik. Itu sebab kalau kita mengaji hadis dari Quran, dia ada satu pahaman. Kalau kita mengaji usul fiqh, malulah sebut kamu sini. Sebab Syekh Razak ada sini. Bidang dia dah tidak kaum muslimin dan muslimat. Mengaji Quran ini ada satu kepahaman nama dia mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah. Memaham dalil Al-Quran secara direct langsung, cara betul. Dan memahamkan adil Al-Quran cara mukhalafah, cara sebalik. Contohlah dalam Quran kata fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada mak bapak kamu oh tak boleh, haram. Itu cara buat apa? Nampak tu. Cara terbaliknya, sepak terhadap lagi dia tak boleh. Begitu cara terbalik. Jadi kalau sekali perempuan kaum muslimin dan muslimat, kalau lelaki paman tidak, iaitu dipanggil oleh perempuan, dia dikata ini haramullah. Apalagi orang perempuan, kalau dia menjaga diri dia jangan memikat akan lelaki, dia pun termasuk dalam poin kata para ahli.
sebab perempuan penjaga suku. Okey, itu sebab kata ulama, kamu dikata dalam satu hadis, tapi wallahu a'lam, dan permasalahan ini syaitan itu bagi perempuan ada dua. Perempuan ada dua syaitan. Syaitan dari depan satu, syaitan dari belakang satu. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, oh syaitan dari depan bagaimana? Syaitan dari belakang bagaimana? Itu dia. Syaitan dari depan ialah apa yang tak bagus, apa perhiasan di depan. Betul-betul. Terus buat dalam Quran sebut lama orang kaum muslimin naklah. Perempuan nak pakai tudung dia, labuh sampai ke dada dia. Labuh sampai ke dada dia. Bermaksud dada ditutup. Sebab itulah perhiasan wanita kaum muslimin. Tapi buah dah kabur kaum muslimin kaum muslimat. Buah dah beritahu. Tapi ni nampak juga. I'm sorry kakak. Ada profesor Dr. Hafta gunung berapi. Na'udzubillah. Dia nak hasil kena tutup situ lah. Jangan bagi nampak. Dia bang. Jadi habis dia. Itu perhiasan ni. Sebab orang perempuan ni kau mesti sampai kalau orang ikut, kalau orang mengaku di mazhab Syafi'i sangatlah. Tak boleh ustaz, kita Imam Syafi'i kena ikut Syafi'i suruh. Ya ke? Ya ke cakap lagu tu? Sahabat tak boleh pada orang lain. Kita Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i Allah Ta'ala bagi wanita bila keluar dari rumah, naklah dia tutup akan mukanya mereka, mata dia selalu keluar. Apa ni? Ini dia bukan tutup mata, rambut tu buat kepok kamu. Tapi semua orang akan berjaya macam Ibnu Sirin dan Allah Ta'ala. Ibnu Sirin seorang ulama tabi'in mengatakan kaum muslimat bagi wanita bila keluar dari rumah tutup semuanya kecuali satu mata dia boleh keluar. Lagi berat. Jadi ini alhamdulillah daripada buka muka kaum muslimin dan muslimat betul. Tapi jangan tabarruk. Jangan beriak. Kalau nak iya untuk suami ya kaum muslimin dan muslimat baik. Ini dia. Kalau keluar rumah merah sini, maskara sini, betul. Jangan hanya ustaz pun tak faham itu kaum muslimin muslimat. Betul tak? Jadi kalau perempuan jaga diri dia, kemudian supaya tidak digoda oleh lelaki, dia pun termasuk dalam poin. Baik. Dan seterusnya. Lupa dah kaum muslimin. Kita buat perempuan ni mudah lupa. Dan seterusnya kaum muslimin. Rajulun tasaddaqa aqwa, iaitu orang lelaki sesama perempuan yang bersedekah dan bersenyap. Kalau senyap, ingat sedekah kanan dan kiri tak. Disebut kata Ibnu Kathir. Di zaman Nabi terkenal dengan seorang sedekah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang kuat sedekah. Sehingga pengintas sedekah dengan kaum muslim, kalau jumpa dengan Ali tak ada lain, tak sedekah. Ada satu ayat surah Al-Ma'idah ayat 56. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Sifat orang beriman. Satu hari ketika Sayyidina Ali tengah salat. Allah tengah salat. Mahal orang miskin meminta sedekah. Sayyidina Ali tengah salat, begini tak tengah salat. La Allah. Sebab Sayyidina Ali terkenal dengan minta tengah salat. Kerana perbuatan peminta sedekah itu ganggu Sayyidina Ali tengah salat. Sayyidina Ali ambil sedekah dalam salat. Jadi kontrol bersibuk lah kaum muslimin. Sedekah dalam salat. Kerana perbuatan itu mengganggu. Tapi ia sungguh kaum muslimin. Apabila Sayyidina Ali kaum muslimin menjadi khalifah ganti pada Sayyidina Utsman, apakah rencana dia? Rencana Sayyidina Ali mengurangkan taraf kemiskinan. Itu jangan. Semua orang kalau jadi pemimpin semua ada dakwah. Ada orang jadi pemimpin kaum muslim, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Itu ada salah satu. Betul. Tapi bila Sayyidina Ali jadi khalifah, itu bagus. Itu idea yang bagus kaum muslim muslimat. Baik. Tapi Sayyidina Ali apa dia? Dia punya target dia mengurangkan taraf kemiskinan. Bukan basmi kemiskinan. Dia betul. Islam tak ajar basmi kemiskinan. Adik, mana boleh benda tu fitrah, miskin, kaya, perempuan, lelaki, nak basmi lelaki, nak perempuan dia, mana tak boleh? Tak boleh, benda fitrah. Nak basmi sejuk, nak panas tak ada. Itu
sedekah. Tapi Sayyidina Ali kita ajak mengurang taraf kemiskinan. Tiap-tiap malam kamu mesti dia sedekah duit dia. Pergilah ke rumah mana-mana orang pakai miskin. Senyap dekat. Dia letakkan barang keperluan di beranda rumah orang miskin. Tiap-tiap. Orang miskin kaum muslimin dan muslimat kalian, bila tiap-tiap pagi buka pintu rumah, ada barang. Siapa tu kalau tak tahu. Di tahun ini setelah Sayyidina Ali wafat. Sedekah saya. Itu betul lah zaman Sayyidina Ali boleh lah. Kalau zaman kita ni, jumpa orang miskin letak barang di mana rumah dia, tak dan tuan rumah ni macam mana ada lah. Betul-betul. Itu kena ingatlah cara usul itu. Muslim dan muslimat. Betul tak betul? Baik. Dan seterusnya lah kaum muslim. Iaitu apa nama? Waradulun zakarullah khalian. Bapak aina. Itu lelaki ataupun mana-mana orang yang mana kaum muslim ingat di Allah Ta'ala, maka mengalirlah air mata. Mengalir. Maka orang itu kamu menetap air mata duduk di bangunan Allah Ta'ala. Dan tidak ada nama mereka. Itu sebab air mata kita ni kaum muslim, dia mengalir kena pada cara. Ini dah mengalir air mata, dia tengok cerita mustah. Apa? Dia tengok cerita bang putih, bang merah. Betul tak? Itulah mengalir air mata. Tidak kaum muslim. Itu sebab dia disebut dalam Quran. Ibnu Abbas kata ulama. Ibnu Abbas ni kaum muslimin dan muslimat pun, dia akhirnya buta mati. Buta mati. Seperti mana seorang sahabat yang lain yang bernama Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik yang dalam kisah yang cukup masyhur, yang tak pergi perang Tabuk tu, kaum muslimin datang wahyu, dia nak cakap dengan dia bertobat, menangis. Kaum muslimin dan muslimat telah kerana banyak menangis, kaum muslimin dan muslimat kan, Tuhan terima air mata, terima taubatnya. Hingga dia kata Nabi SAW ibarat bayi yang baru lahir, ibarat sedang ke umur sudah tu. Memang tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat pelan bahawa sesungguhnya 7 bulan dan banyak lagi. Jadi insya-Allah dia lain kita sambung. Kemudian jadi kesimpulannya kita mengaku kita ni orang yang manusia yang tak berbanding dengan para sahabat di sebuah ibadah dia, di sebuah perjuangan amat lemah. Tetapi kaum muslimin peluang inilah yang Allah Ta'ala bagi kita nak ambil lagi bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu saya dapat disampaikan. Kalau terdapat salah silap, terima kasih Allah. Aku lupa lihat. Wa astagfirullahaladzim. Kita tutup dulu. Tasbih kafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.